Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada ramai yang menyatakan reaksi selepas rakyat Sabah dihina oleh Exco PAS Kedah dengan kenyataan roti gardenia. Cadangan yang lahir daripada netizen ini saya bacakan kepada anda. Ada cadangan netizen, mereka kata kami boleh maafkan, tetapi dengan syarat PAS perlu mengikut Undang-Undang Negeri Sabah. Mengikut Undang-Undang Adat Negeri Sabah, kalau sesuatu perkara itu sudah memalukan sesuatu pihak, maka kami berhak untuk mengenakan sogit. Kamu tahu apa maksud sogit? Kalau kau tak tahu maksud sogit, tak perlulah kau berangan-angan menjadi pemerintah di Sabah. Janganlah kau berangan-angan untuk mahu memerintah, mengambil alih kerajaan Sabah. Sebab saya lihat PAS ada satu kenyataan, kononnya mereka mahu menguasai Sabah, memerintah negeri Sabah. PAS hanya bertanding berapa kerusi, tapi ada cita-cita untuk memerintah negeri Sabah. Pergilah, janganlah kau mau pergi Sabah kalau sogit pun kau tidak tahu. Sogit ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu denda kepada sesiapa orang yang memalukan orang-orang Sabah. Jadi ada netizen kata bukan senang untuk dapat memaafkan Exco PAS yang sudah memalukan negeri Sabah itu. Kata mereka, boleh kami memaafkan, boleh, tapi perlu ada hukuman. Kalau dulu ikut budaya orang Sabah, dia perlu kena sogit. Dan ada yang mencadangkan sogit yang diberikan kepada adun Exco yang memalukan negeri Sabah itu, kata netizen, apa kata kasih sogit dia 100 atau 1.500 ekor kerbau. Itulah denda yang paling munasabah untuk beliau, kata netizen, sebab perbuatan memalukan yang dia buat itu cukup besar dan cukup memalukan. Kesannya sangat besar, bukan calang-calang kerosakan yang dibawakan. Selain daripada itu, ada yang mencadangkan supaya parti Bersatu sendiri pergi sogit, ahli Bersatu pergi sogit PAS itu. Sebab sekarang kita lihat yang terkena tempias daripada perbuatan atau kenyataan PAS yang memalukan negeri Sabah, rakyat negeri Sabah itu, bukan sekadar PAS, tetapi parti Bersatu juga menerima tamparannya. Lihat saya sekarang dalam penamaan calon yang kita lihat hari ini, amat ketara perubahan penyokong kepada Perikatan Nasional. Kalau dilihat, ramai yang tidak turun di dalam perarakan menyokong penamaan calon kepada Perikatan Nasional, termasuklah Parti Bersatu. Yang paling ketara antara yang tular di media sosial, saya tak tahu sejauh mana kebenarannya, tetapi yang paling ketara ialah Ronald Kiandi daripada Parti Bersatu. Bayangkanlah, penyokong Ronald Kiandi dalam perarakan penamaan calon merosot secara mendadak. Mungkin ada kaitan dengan roti gardenia. Jadi apa kata Ronald Kiandi yang sudah marah, yang mengatakan kenyataan Exco PAS itu sebagai palui, perlu membuat tindakan pergi sogit saja pemimpin PAS yang sudah terlanjur, kata itu. Sebab kita boleh maafkan, tetapi tidaklah boleh dimaafkan dengan sewenang-wenangnya, supaya orang-orang luar daripada Semenanjung maupun luar Sabah belajar tentang budaya Sabah, belajar untuk menghormati Sabah. Lebih baiklah kita sogit dia dengan 1.500 ekor kerbau, kata netizen. Apa pula pendapat anda semua? Kalau anda pendapat anda, tinggalkan komen di ruangan komen. Kita jumpa lagi, bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penamaan calon untuk PRN 17 Sabah sudah pun berlangsung sebentar tadi. Ada berita yang tidak enaklah saya terima daripada kawan-kawan di kawasan penamaan calon itu. Ada yang pengsan, ada yang macam-macam lah. Tapi yang paling menarik sekali ialah ada parti yang mula pengsan, belum lagi bertanding sudah bungkus. Parti itu gabungan Perikatan Nasional. Ada lagi penonton ataupun ada lagi para penyokong yang membawa roti gardenia dalam penamaan calon itu. Yang menariknya ialah ada yang kata Perikatan Nasional bungkus, ada yang kata Perikatan Nasional betul-betul terkena kali ini. Sehingga dalam penamaan calon tadi dapat dilihat
beberapa calon daripada Perikatan Nasional tidak ramai yang mengiringi mereka. Paling ketara sekali ialah Ronald Kiandi, Dr. Ronald Kiandi di penamaan calon. Ada yang menyatakan bahawa sokongan kepada Ronald Kiandi semasa beliau menamakan calon dalam proses penamaan calon tidaklah seperti seramai yang dijangkakan. Ada yang kata ini petanda kekalahan teruk untuk Ronald Kiandi. Entahlah apakah ini ada kaitan dengan dakwaan roti gardenia membawa kesan, entahlah. Tapi yang amat mengecewakan dan kesihan sekali ialah lain parti yang buat, lain juga yang menikmati atau terkena ludah tersebut. Antaranya Parti Bersatu. Ronald Kiandi bukan daripada PAS, tetapi gara-gara kenyataan daripada PAS tersebut, Ronald Kiandi turut menerima bahana, turut menerima kecaman. Sehingga dalam penamaan calon tersebut dapat dilihat bilangan penyokong yang mengiringi Ronald Kiandi sangatlah kurang. Memang menyedihkan. Dalam pilihan raya yang lepas, saya ada melihat penamaan calon untuk Ronald Kiandi, bilangan pengiring ataupun penyokong yang mengiringi penamaan calon tersebut sangat ramai. Tetapi kali ini betul-betul kesannya sangat luar biasa. Itu sebabnya dalam satu hantaran di Facebook, Ronald Kiandi menyatakan bahawa kenyataan daripada pemimpin Exco PAS di Kedah itu adalah satu yang dianggap palui. Nampak betul kemarahan Ronald Kiandi terhadap isu tersebut. Sehingga dia kata kenyataan itu kenyataan yang palui, tidak menunjukkan dan mencerminkan keinginan rakyat Sabah yang sebenar dan betul-betul menghina dan memalukan rakyat negeri Sabah. Jadi kalau Ronald Kiandi pun tahu, apalagi dengan penyokong yang lain. Dan menariknya ada juga penyokong-penyokong PAS cuba menyamar kononnya jadi rakyat Sabah dengan menyatakan kononnya mereka memperalat isu rasuah yang sedang berlaku di Sabah ini dibanding pula dengan penghinaan itu. Mereka kata mana yang lebih teruk, dihina dengan gardenia atau dihina dengan rasuah beratus juta. Aku rasa itu satu tindakan yang tidak tepat sama sekali. Penghinaan dengan rasuah tidak sama, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat Sabah menolak rasuah. Tetapi pada masa yang sama, penghinaan daripada Exco PAS Kedah itu tidak boleh diterima. Jadi hari ini apa yang terjadi ialah calon-calon Perikatan Nasional yang bertanding yang dalam penamaan calon menerima balasan apabila ramai yang tidak turun mengiringi penamaan calon tersebut. Jadi itulah orang kata berani tanggunglah kan, kerana mulut santan binasa. Salah, kerana mulut badan binasa. Sudah mereka memohon maaf, tetapi rakyat Sabah kata kalau sudah melakukan sesuatu yang salah tu kena sogit dululah. Kalau nak tahu apa itu sogit, lihat dalam ruangan komen. Kita jumpa lagi. Bye bye.